selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di dalam subjek Kesusastraan Melayu Komunikatif Semester 2 dengan tajuk Sastra dan Pembangunan. Baik, pada hari ini cikgu akan menganalisis aspek pembangunan insan yang terdapat dalam teks Sulalatus Salatin dengan memfokuskan bab kajian bab 1 hingga bab 8 sebab untuk permulaan ini cikgu akan bincang apakah aspek pembangunan insan yang terdapat dalam bab 1 hingga bab 8 dengan memfokuskan tumpuan kepada 1.1 iaitu keagamaan. Jadi apa tunggu lagi? Jom. Sebelum kita beralih kepada kupasan analisis aspek keagamaan dalam teks Sulalatus Salatin, adalah lebih baik jika para pelajar tahu terlebih dahulu apa definisi ataupun konsep untuk keagamaan. Keagamaan merujuk kepada perihal agama sama ada yang berbentuk niat, lafaz, perbuatan dan lain-lain. Kenapa pelajar perlu kuasai definisi ini? Sebab definisi ataupun konsep ini akan digunakan oleh pelajar dalam bahagian pengenalan sekiranya soalan yang diberikan adalah soalan berbentuk tunggal. Baik, sekarang kita lihat apakah yang terdapat dalam aspek keagamaan. Dalam aspek keagamaan, pelajar harus tahu bahawa keagamaan ini terbahagi kepada dua. Ya, ada dua, iaitu yang pertama nilai agama dan yang kedua kehidupan beragama. Apa itu nilai agama? Nilai agama merujuk kepada sifat ketinggian agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Manakala kehidupan beragama ialah perihal hidup yang mematuhi ajaran agama, taat agama dan beribadat. Jadi secara ringkasnya, nilai agama ini kalau ingin kita pahami dengan lebih mudah merujuk kepada pegangan kita. Apa yang kita pegang? Apa sifat ketinggian agama Islam yang kita jadikan pegangan dalam menjalani kehidupan kita? Manakala kehidupan beragama pula merujuk kepada amalan. Bagaimana kita mengamalkan nilai agama yang telah kita jadikan pegangan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu dua perkara yang terdapat dalam keagamaan. Ada nilai agama, ada kehidupan beragama. Nilai agama mudahnya ialah pegangan, kehidupan beragama mudahnya ialah amalan. Tadi kita sudah nyatakan bahawa dalam keagamaan ada dua perkara iaitu nilai agama dan kehidupan beragama. Sekarang ini mari kita lihat apakah antara contoh nilai agama yang boleh kita kaji berdasarkan teks Sulalatus Salatin ini. Okey, so antaranya ialah adil, sabar, amanah, sanggup berkorban, taat akan perintah Allah, rendah diri dan lain-lain lagi. Boleh keluarkan seberapa banyak nilai selagi nilai itu sesuai dan menggambarkan tentang ketinggian agama Islam. Baik, kemudian kehidupan beragama yang merupakan amalan itu tadi, kita boleh lihat tentang belajar ilmu agama, mengajar ilmu agama, bersolat, membaca Al-Quran, bersedekah, berdakwah, dan lain-lain lagi. Jadi di sini kita dapat lihat dengan jelas bahawa nilai agama ini merupakan pegangan. Apa yang kita jadikan pegangan dalam hidup berdasarkan ketinggian nilai agama Islam. Manakala kehidupan beragama, ia merupakan amalan, iaitu apa yang kita lakukan dalam rutin harian kita untuk menggambarkan kita mengamalkan nilai-nilai agama. Baik, untuk yang pertama, jom kita tengok apakah nilai-nilai agama yang terdapat dalam teks Sulalatus Salatin. Jom. Baik, sekarang kita lihat pula apakah kehidupan beragama yang terdapat di dalam teks Sulalatus Salatin. Jom.
itu dia tadi penjelasan tentang analisis aspek keagamaan yang terdapat dalam Salalatus Salatin dari aspek nilai agama dan juga kehidupan beragama. Sekarang, apa yang cikgu ingin bawakan kepada pelajar adalah bagaimana cara untuk menjawab soalan keagamaan berdasarkan skop soalan. Sebab ada kalanya soalan dia meminta yang pertama tentang aspek keagamaan secara umum, atau yang kedua tentang nilai agama, atau yang ketiga tentang kehidupan beragama. Jadi, apa yang kita harus lihat? Kita mesti fokus kepada skop soalan dan mari kita masuk bagaimana cara untuk menjawab mengikut skop soalan. Baik, ini adalah situasi yang pertama, iaitu sekiranya soalan tunggal itu menanyakan tentang keagamaan. Okey, kita semua sedia maklum, kalau soalan tunggal, pelajar perlu beri 5 isi. So, sekiranya soalan itu memfokuskan tentang keagamaan secara umum, maka jawapan pelajar perlulah dalam nisbah 2:3 atau 3:2. Artinya, daripada 5 isi itu, pelajar boleh beri 2 isi tentang nilai agama, 3 isi tentang kehidupan beragama. Atau, pelajar boleh beri 3 isi tentang nilai agama dan 2 isi tentang kehidupan beragama. Rasionya mesti 2:3 atau 3:2. Tidak boleh 1:4 atau 4:1. Baik, ini contoh soalan yang meminta tentang keagamaan secara umum. Berdasarkan teks Salalatus Salatin Sejarah Melayu, bincangkan aspek keagamaan dalam konteks pembangunan insan. Jadi soalan ini mengkehendaki pelajar membincangkan tentang aspek keagamaan di dalam teks Salalatus Salatin dalam konteks pembangunan insan. So, oleh sebab soalan ini meminta tentang keagamaan secara umum, maka pelajar bolehlah mengemukakan isi tentang nilai agama dan juga tentang kehidupan beragama. So, seperti yang cikgu nyatakan tadi, pelajar boleh beri 2 nilai agama, 3 tentang kehidupan beragama. Misalnya, untuk nilai agama, berilah rendah diri, adil. Untuk kehidupan beragama, boleh beri mengajar ilmu agama, bersolat dan berdakwah. Okay? Ataupun pelajar boleh beri 3 tentang nilai agama, 2 tentang kehidupan beragama. Okey, ini pula adalah situasi yang kedua di mana soalan tunggal menanyakan tentang nilai agama sahaja. Nilai agama sahaja. Sekiranya soalan itu menanyakan tentang nilai agama sahaja, maka calon perlu kemukakan 5 isi itu semuanya tentang nilai agama. Okey, ini adalah contoh soalan. Misalnya soalannya ialah berdasarkan teks Salalatus Salatin Sejarah Melayu, bincangkan nilai keagamaan dalam konteks pembangunan insan. Jadi pelajar tahu skop soalan ialah nilai keagamaan. Jadi calon atau pelajar mesti beri 5 isi semua tentang nilai agama, iaitu seperti adil, sanggup berkorban, sabar, amanah, rendah diri. Baik, ini situasi yang ketiga di mana soalan tunggal menanyakan tentang kehidupan beragama. Kehidupan beragama. Oleh sebab soalan meminta tentang kehidupan beragama, calon ataupun pelajar mesti kemukakan 5 isi tentang kehidupan beragama. Jangan campurkan dengan isi nilai agama. Okey. Okey, ini sebagai contoh soalan. Berdasarkan teks Salalatus Salatin Sejarah Melayu, bincangkan kehidupan beragama dalam konteks pembangunan insan 25 markah. Okey, ini soalan tunggal juga ya. Jadi kita lihat pelajar di sini tahu bahawa skop soalan ialah kehidupan beragama. Okey, oleh sebab kehidupan beragama, calon punya isi mestilah semua tentang kehidupan beragama seperti belajar ilmu agama, mengajar ilmu agama, membaca Al-Quran, bersolat dan berdakwah. Ataupun pelajar boleh ambil isi-isi lain yang lebih
sesuai, yang lebih senang yang pelajar ingat. Jangan sama sekali masukkan nilai agama di dalam isi ini, sebab soalan hanya minta tentang kehidupan beragama. Nah, demikianlah tadi anak-anak murid sekalian sedikit perkongsian daripada cikgu tentang tajuk pembangunan insan dalam teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu untuk topik 1.1 keagamaan seperti yang terdapat dalam bab 1 hingga bab 8 teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Sebelum berpisah, cikgu ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar dan ayo jangan segan, jangan silu. Jom kita katakan A untuk KMK, A untuk KMK, A untuk KMK, A untuk KMK. Sekian saja dulu dan jumpa lagi di lain ruang dan waktu. Terima kasih. Bye-bye.